Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP. Okay. PKP dah habis. PKP dah habis. Belum. PKP yang still ada lagi PKPD dah habis. Okay. So hari ni kita akan habiskan bab 8 topik permodelan matematik. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bab 8 pemodelan matematik. So dalam bab ni kita akan belajar apa yang perlu faham. Yang pertama adalah menerangkan permodelan matematik. Dan kedua, kita nak menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui permodelan matematik yang melibatkan fungsi, iaitu linear, kuadratik dan eksponen, dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Right. Apa itu modelan matematik? Model matematik ni maksudnya adalah perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. So kalau kita tengok kat sini dia kata perlakuan masa depan ni maksudnya kita akan tengok, kita nak observe observasi ni tinjauan secara semula jadi dan bersifat bebas. Satu lagi kita nak mengukur, kita boleh mengukur secara rigid dan bersifat tidak bebas. Jadi paling senang kita nak faham apa itu permodelan matematik. Maksudnya masalah dunia sebenar kita nak terjemahkan sebagai masalah matematik. Contohnya kalau kita nak tanya, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi lebih 40 juta orang? So kita nak, masalah tu masalah dunia. Masalah dunia sebenar, tapi kita nak terjemah dalam matematik macam mana kita nak solvekan dia. Alright? Kita pergi tengoklah. Dia ada proses dia. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada 6 proses. 6 proses pemodelan matematik. Yang pertama, kita mesti mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Selalunya kalau kita sendiri pun ada masalah, first thing kita nak kena tahu apa masalah kita. Kenapa dia jadi? Maksudnya kita nak kena cari punca-punca. Begitu juga dengan pemodelan matematik. Setelah kita kenal pasti masalah, awak kena buat andaian. Buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Ketiga, setelah tu awak kena aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Maksud di sini aplikasi matematik ni maksudnya awak kena bina lah satu ayat matematik. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Menentusahkan tu maksudnya awak kena semak balik, cek balik adakah ayat matematik yang awak bina tu bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Yang dia adalah. Seterusnya yang kelima, memurnikan model matematik. So bila kita dah ada satu ayat matematik, awak dah sahkan dia, awak dah uji, kemudian kita cek balik adakah dia ni bersesuaian. Memurnikan tu maksudnya kalau tak kita touch up lagi, lebih jadi lebih baiklah. Last kali kalau tiada apa-apa masalah, baru kita melaporkan dapatan. Dalam step yang memurnikan model matematik ni, kalau dia tak beberapa nak ngam, tak lah, awak boleh ulang balik mana-mana 3 proses yang utama. Maksud daripada sini kalau kata tak ngam lah, awak kena cek balik kenal pasti masalah, apa masalah tentang situasi yang dihadapi. Kebanyakan untuk pengetahuan awak, pemodelan matematik ni digunakan oleh orang-orang hebat pandai lah.
Okey, seperti jurutera. Okey, di mana jurutera ni sendiri menggunakan permodelan matematik untuk analisis laluan trafik di sebuah jambatan. Diorang menggunakan permodelan matematik ni. Okey. Satu lagi syarikat telekomunikasi. Okey, dia juga menggunakan pemodelan matematik ni untuk menentukan harga charge. Okey, harga kita nak charge berapa kos untuk suatu perkhidmatan panggilan. Ahli sains pun menggunakan pemodelan matematik, okey, untuk meramalkan trend pertambahan penduduk, okey, dan sebarang penyakit berjangkit untuk menjamin kesejahteraan manusia jagat. Okey, contohnya macam sekarang, okey, pandemik COVID-19, okey, ahli sains pun dia menggunakan proses pemodelan matematik. Kalau awak tengoklah setiap dalam pukul berapa? Pukul 12 awak akan dapat secara analisis, okey, berapa yang sakit, berapa kes setiap negeri, okey, berapa yang kritikal, yang dah sihat. So dia menggunakan model matematik, okey. Tapi kita tak nampak kan, okey. Alright. So kita lebih kepada dalam bab ni lebih kepada latihan. Okay, latihan bagaimana kita nak menggunakan langkah pertama dan kedua untuk menyelesaikan masalah. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kalau saya baca lagi, rasanya insyaAllah boleh ikut. Okay, sebab masalah yang diberi, okay, yang contoh yang diberi ni dia simple sahaja. Kita tengok proses yang pertama. Okay, proses pertama awak kena ingat dia mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, setelah itu proses kedua, okay, awak kena buat andaian dan kenal pasti pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah tu maksudnya awak nak pakai unknown apa, macam mana. Okay, alright. So nyatakan, okay, soalan dia nyatakan dua andaian yang perlu dibuat oleh pemboleh ubah yang terlibat bagi setiap masalah yang diberikan. Kemudian nyatakan pemboleh ubah. Okay, situasi pertama. Okay, Ismail mempunyai simpanan sebanyak 3,000 di bank wawasan dengan kadar faedah 1.6% setahun. Okay, dia hendak membeli sebuah komputer riba yang bernilai 3,400 dengan menggunakan wang simpanannya. Okay, berapa lamakah masa yang akan diambil oleh Ismail untuk membuat simpanan bagi membeli komputer riba itu. Okey. So kenal kenal pasti dan definisikan masalah. Okey, B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah untuk menyelesaikan masalah. Okey. So sini saya nak tanya awak Okey, Ismail apa dia punya apa masalah dia? Kenal pasti dan pastikan masalah. Okey, apa sekarang? Apa cerita dia ni? Apa boleh respon? Kewangan. Apa yang awak faham? Apa tak? Masalah kewangan. Masalah kewangan. Okey, lagi? Apa isu dia? Sekarang ni Ismail ni dia nak apa sebenarnya? Membeli komputer riba. Ismail? Okey, nak beli komputer riba. Okey, lagi? Dia nak beli komputer riba tapi tak cukup duit. Okey, tak cukup duit. Okey, so kalau tak cukup duit, apa dia nak buat kat sini? Apa dia buat? Apa dia buat kat situ? Kita boleh save money. Apa dia? Untuk menjimatkan wang, kita boleh menjimatkan wang. Okey tak, tadi kan sekarang ni nak beli, sekarang ni dia nak beli komputer riba harga 3,400, betul? Okey, sekarang simpanan dia ada berapa? Ya, betul. Ada 3,000, betul? Okey, dia simpan duit dia 3,000 dalam bank. Okey, dalam setiap tahun dia akan dapat faedah 1.6%. Okey, 1.6% maksudnya setiap tahun nanti duit dia akan bertambah. Tak? Bila duit dia bertambah bermaksud bila duit dia bertambah bermaksud dalam tempoh beberapa tahun dia akan dapat beli sebuah komputer riba yang harganya 3,400. Itu masalah dia. Okey. Dari segi pemboleh ubah maksudnya dia kena tahu berapa lama, berapa tahun yang perlu disimpan. Baru dia boleh dapat beli komputer riba. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, ni. Ni dia punya kenal pasti masalahnya, maksudnya ni
Diketahui bahawa Ismail ada simpanan sebanyak 3,000 dan faedah sebanyak 1.6% setahun. Okey. Kalau 1.6% setahun, berapa je bunga dia dapat? Mana saya pilih? Berapa ya? Sekejap. Saya punya calculator hilang lah. Berapa? 1.6%? Berapa? Darab 3,000, berapa kadar faedah dia dapat? Okay, cuba kira. Okay, dia hanya dapat RM48 bang. Setahun bank hanya bagi RM48 sahaja. So dia nak capai lagi 400. Sekarang ni dia tak cukup duit, lagi 400. So dalam tempoh tu dia kena tahu berapa tahun lagi baru dia boleh beli komputer riba. So dia kena tahu jumlah simpanan setiap tahun. Okay, so dekat sini dia kata, inilah kita harus tentukan masa yang akan diambil oleh Ismail untuk beli komputer riba. Okay, so andaian kita kena make sure bahawa harga bagi komputer riba tersebut tetap sama semasa simpanan Ismail mencapai 3,400. Okay, maksudnya dia nak beli komputer tu kena make sure harga masih sama 3,400. Kalau tak sama apa jadi? Dia kena tunggu lagi lah untuk membeli komputer yang dia nak. Okay, so dan yang kedua andaian dia kadar faedah adalah tetap sama. Maksudnya setiap tahun adalah 1.6%. Itu dia punya andaian. Okay, dan pemboleh ubah yang terlibat. Okay, di sini kita kena tahu tadilah bilangan tahun simpanan. Berapa lama dia perlu simpan untuk mendapat sebuah komputer. Okay, dan dia kena tahu jumlah simpanan setiap tahun. Ini yang kita kena list out kan. Okay, andaian dia kena pasti, maksudnya di sini awak kena keluarkan ayat dia dan andaian dah kena pasti ni awak keluarkan maklumat dia. Okay, yang ni belum lagi mencipta model matematik ya. Ini hanya untuk proses pertama dan proses kedua sahaja. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, saya teruskan. Dia ada dalam 5 contoh. Okay, contoh kedua, yang ni. Rina membeli 3 bungkus nasi goreng yang berharga RM19.50 di sebuah gerai makanan. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Rina jika dia membeli 13 bungkus nasi goreng? Nampak Rina punya situasi. Benda ni selalu awak hadapi. Betul tak? Contohnya awak nak beli apa-apalah. Okay, maksudnya kita secara tak langsung sebenarnya pemodelan matematik tu ada. Okay, so pertama kena pasti masalah. Okay, B tentukan andaian yang perlu dibuat. Okay, so kena pasti masalah. Okay, sekarang ni kalau awak tengok Rina dia membeli 3 bungkus nasi goreng, harga dia RM19.50. So dia nak beli lagi 13. Okay, apa yang perlu awak buat? Apa awak rasa? Awak kena tahu apa? Harga? 1 bungkus. Yes, pandai. Harga sebungkus nasi goreng. Bila awak dah tahu harga sebungkus nasi goreng berapa, barulah awak boleh beli apa? Untuk 13 bungkus nasi goreng. So bila dah tahu 13 harga 13 bungkus nasi goreng, tu jumlah dia, so kenalah bayar. Okay, so kenal pasti masalah di sini, maksudnya harga yang perlu dibayar untuk 13 bungkus nasi goreng. Ni yang dia nak, itu masalah dia. Okay, sebab nak tahu berapakah harga. Kalau awak perasan, kalau kita nak tahu kenal pasti masalah tu, awak tengok dia punya soalan akhir dia. Berapa harga yang perlu dibayar. Okay, ni tu masalah dia. Kalau macam ni tadi, kita nak kena tentukan masa yang akan diambil, okay, untuk membeli komputer riba tadilah. Okay, andaian dia. Okay, andaian dia di sini, okay, kita kena andaikan bahawa harga bagi sebungkus nasi goreng adalah sama. Okay, dia kena sama. Kalau tak sama, susah lah. Okay, dan kandungan dalam nasi goreng pun awak kena fikir kandungan dalam nasi goreng dan jisim bungkusan nasi goreng adalah sama. Ni andaikanlah. Kalau tak sama, nanti harga tak lain lah. Okay, selalu ni nasi goreng bila dia goreng, kalau harga dia RM5, so kuantiti tu mestilah sama. Okay, dan pemboleh ubah yang kita guna adalah bilangan bungkus nasi goreng. Berapa bilangan bungkus nasi goreng dan jumlah harga yang perlu dibayar. Boleh? Ni mudah je.
Ya, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya tak ada masalah. Okay, boleh respon terus. Okey, soalan ketiga. Okay, bilangan penduduk di suatu negeri yang menerima vaksin bagi suatu jenis penyakit berwabak meningkat sebanyak 15% setiap bulan. Okay. Pada awalnya, seramai 12,000 orang penduduk menerima vaksin. Berapakah bilangan penduduk yang telah menerima vaksin pada bulan ke-6? Okay, so kenal pasti dan huraikan masalah. Okay, so yang di sini kita nampak dia ambil kenal pasti masalah tu berdasarkan ayat yang terakhir. Okay, berapakah bilangan penduduk yang telah menerima vaksin pada bulan ke-6? Okay, maksudnya di sini dia nak tahu pada bulan ke-6 berapakah bilangan penduduk yang akan menerima vaksin. Okay, contohnya macam sekarang. Okay, kerajaan Malaysia dia mesti ada target. Okay, pada bulan Oktober paling lewat ke semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima vaksin. Di situ dia sebenarnya dah kaji. Okay, maksudnya setiap bulan tu dia target. Okay, mesti capai berapa puluh ribu nak untuk orang satu Malaysia divaksin. Okay. So kita tengok sini lah huraian masalah dia. Okay, huraian ni dia baca balik ke atas lah. Okay, dia tulis seramai 12,000 orang menerima vaksin pada bulan pertama. Okay, pada bulan pertama 12,000. Okay, so kita nak tahu pada bulan ke-6 berapa ribu yang akan divaksin. Di mana setiap bulan, okay, di situ dia bagi maklumat 15%, okay, pertambahan sebanyak 15% dari bulan sebelumnya. Okay, maksudnya 12,000. Okay, darat 15% dapat berapa? Cuba kira berapa pertambahan dia? 15 bagi 100 darab 12,000. Okay, so sebanyak 1,800. Okay, bulan pertama 12,000. Okay, bulan kedua dia bertambah sebanyak 1,800, so dia akan jadi 13,800. Kemudian dari jumlah itu dia tambah lagi 15% daripada 13,800. So pada bulan ke-6 kita dah tahu berapa jumlah penduduk yang menerima vaksin. Okay, so andaian dia, okay, kita harapkan bahawa kadar peningkatan bagi bilangan penduduk yang menerima vaksin setiap bulan adalah sama. Okay, dan penyakit berwabak itu masih wujud pada bulan yang ke-6. Okay, dan sekali bilangan penduduk di negeri tersebut mestilah lebih besar daripada atau sama dengan jumlah penduduk yang menerima vaksin dari bulan pertama sehingga bulan ke-6. Okay, yang ketiga tu maksud dia bilangan penduduk tu mestilah lebih daripada jumlah yang akan terima vaksin. Kalau bilangan penduduk sikit tapi jumlah menerima vaksin lagi ramai, macam tak logik lah. Okay, maksudnya orang mesti bilangan penduduk tu lagi besar daripada yang akan terima vaksin. Okay, dan pemboleh ubah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah berapa bilangan bulan. Bilangan bulan sini maksudnya dalam tempoh 6 bulan. Okey, dan bilangan penduduk yang menerima vaksin pada bulan ke-6. Okey, bilangan penduduk ni maksudnya dia nak tahu berapa jumlah penduduk yang akan menerima vaksin pada bulan ke-6. Okey, boleh? Okey ke? Senyap je, saya teruskan. Okey. Seterusnya, alright. Yang soalan keempat, okay, perjalanan, okay, sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi 2 tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Okay, maksudnya dari satu tempat nak pergi ke satu tempat yang lain, dia mengambil masa 6 jam. Okay. Perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Okay, jika kelajuan arus sungai ialah 2 km per jam, berapakah kelajuan bot di atas air tenang? Okay, air tenang ni maksudnya air tak bergelora lah. Okay, alright, kenal pasti dan definisikan masalah dan tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam penyelesaian masalah di atas. Okay, so, okay, uraian masalahnya maksudnya kita nak kena tahu kita harus menentukan kelajuan bot di atas air dengan
diketahui kelajuan arus sungai dan masa perjalanan di antara dua tempat di tebing sungai. Okey, kalau awak tengok kat gambar rajah ni, okey, ni bot awak. Okey, dua tebing sungai maksudnya mula dia pergi tebing A, kemudian pergi ke tebing B. Okey, itu mengambil masa 6 jam. Okey. Kemudian daripada tebing B dia nak patah balik, okey, mengambil masa 5 jam di mana kelajuan arus sungai waktu itu adalah 2 km per jam. Okey, so dekat sini kelajuan, okey, ni kelajuan sama dengan ni formula kelajuan sama dengan hal laju darab masa. Di mana hal laju tu kita nyatakan sebagai V, masa kita tentukan sebagai T. Okey. Okey, andaian yang perlu kita buat adalah kita harapkan kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah. Maksudnya kalau 2 km tu maksudnya tak boleh laju, tak boleh perlahan. Mesti ngam-ngam 2 km sahaja awak bawa. Okey, kesan geseran. Okey, kita harapkan kesan geseran antara permukaan bot dengan air, sungai dan rintangan angin yang boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot diabaikan. Okey, sebab bila kita berada dekat atas air, kadang-kadang dia boleh jadi berubah-ubah. Okey, kita tak nak kesan geseran tu berlaku menyebabkan nanti kelajuan kita akan pergi mungkin makin lagi perlahan ataupun makin laju. Tengok keadaan lah. Sebabnya di situ kita kena andaikan bahawa yang ni kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah sepanjang masa. Okey, pemboleh ubah yang kita akan gunakan adalah kita biarkan V. V sebagai kelajuan bot. Okey, T untuk masa perjalanan dan S untuk jarak di antara dua tempat di sepanjang tebing sungai. Bila kita dah nak kira nanti dia akan pergi proses yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang pertama tadi ni kita hanya tengok kepada 2 step saja. Okey, iaitu yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, dan yang ketiga membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, so saya rasa dah habis saya punya slide. Okey, kita akan sambung untuk step seterusnya. Okey, dengan Cikgu Kamariah lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, okey, tu dia senyap tu. Okey, kita teruskan kepada Cikgu Amar. Macam penyampaian berita pula. Teruskan di studio sana. Baik, di sini terima. Okey, terima kasih kepada Cikgu Shalina. Okey, so cikgu harap semua dah nampak dia punya step. So ada 6 proses untuk permodelan matematik. So Cikgu Shalina dah terangkan 2 step tadi. So cikgu akan sambung untuk seterusnya. Stop scan spam. Okey, so cikgu akan masuk standard pelajaran yang kedua, iaitu kita nak pergi kepada menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui permodelan matematik yang melibatkan fungsi, linear, kuadratik dan juga eksponen. Maksudnya bila kita nak menyelesaikan masalah ni, kita akan menggunakan 3 jenis graf ini. Okey, dan mengkomunikasikan proses permodelan matematik yang dilaksanakan. Okey, so kita akan mengkaji pola graf untuk menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data yang dikumpul. Okey, maksud kita dapat soalan, kemudian kita akan tengok kepada pola graf tersebut. Daripada pola graf tersebut, berdasarkan data daripada soalan bagi, so kita akan tentukan jenis fungsi bagi data tersebut. So ada 3 ni lah. Sama ada linear, kuadratik ataupun eksponen. So nanti cikgu akan terangkan apa beza antara ketiga-tiga jenis ni. Okey, yang pertama cikgu pergi dulu kepada fungsi linear. Okey, so sebelum kamu nak buat permodelan matematik, so kamu kena tahu berkenaan 3 fungsi ni. Sebab melalui fungsi ni nanti kamu akan tulis dia punya untuk aplikasi kepada masalah tersebut. Okey, so yang pertama adalah fungsi linear. So bila kata linear, kamu ingat ia adalah garis lurus. Okey, graf mempunyai 1 garis lurus, fungsi yang mempunyai 2 pemboleh ubah.
iaitu Y sama dengan MX tambah C. So Y ni maksudnya nilai pada paksi Y, X ni pada paksi X dan M dengan C ni adalah pemboleh ubah. Bergantung kepada soalan. Contoh kalau dalam soalan tu macam tadi Cikgu Shelina kan ada cerita pasal pemboleh ubah. So nilai M dengan C ni adalah pemboleh ubah bergantung kepada soalan. Okey, yang ketiga, menghubung kaitkan dua pemboleh ubah secara korelasi. Maksudnya kita akan tentukan nilai X, bila X berapa nilai Y dia. Contoh bila X kosong, berapa nilai Y dia. Contoh dekat sini bila X dia adalah kosong, Y dia, bila X adalah negatif 4, Y dia adalah kosong untuk titik yang negatif 4 ni. Untuk yang atas ni pula, dekat pintasan Y ni, bila X kosong, Y dia adalah 7. Contoh dia. So masa kita akan dapat persamaan, daripada persamaan tu kita akan lukis satu garis lurus sebab apa? Ini adalah persamaan fungsi linear. Kita panggil dia sebagai fungsi linear. So bentuk graf dia adalah garis lurus. Sorry, sekejap ada kawan nak masuk. Bisa. Okey, cikgu sambung. Okey, itu adalah yang pertama, fungsi linear. Okey, cikgu pergi seterusnya iaitu fungsi kuadratik. Asas ni semua kamu dah tahu. Sebelum ni kamu dah belajar kalau kuadratik, tu maksudnya apa? Kuasa 2. So bila kalau fungsi kuadratik bentuk dia sama ada bentuk apa? Bentuk senyum ataupun bentuk masam. Ni cikgu panggil senyum ni. Kamu senyum kan? Yang ni pula bentuk masam. So ini adalah graf bagi fungsi kuadratik. Kita panggil dia bentuk parabola. Semua graf ni kamu dah tahu lukis, betul tak? So asas dia untuk melukis fungsi kuadratik kamu dah belajar. Maksudnya jumpa soalan, so kita dah boleh lukis dah fungsi dia. Kita boleh lukis dah graf dia. Okey. Yang poin yang kedua, bucu yang menunjukkan titik minimum ataupun maksimum garisan simetri yang membahagi dua parabola itu secara sama dan melalui bucu parabola. So bila kata graf parabola ni, so dia adalah berbentuk apa? Simetri. Maksudnya nilai kiri dan kanan ini luasnya adalah sama. Dia bahagi tengah-tengah cukup-cukup. Contoh kalau kat sini 1, kat sini contoh kat sini 1, kat sini 7. 7 tolak 1, 6. So 6 bahagi 2, 3. So kita boleh bahagi dua nilai tersebut. So kita boleh tahu nilai tengah-tengah ni berapa. Sebab dia berada di tengah-tengah. Ingat graf untuk kuadratik berbentuk parabola dan ia adalah simetri. Okay, so itu yang kamu kena tahu. So poin yang ketiga, macam mana bentuk persamaan kuadratik ni? So yang ini pun kamu dah belajar. So macam mana bentuk arm dia? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Yang mana nilai A tersebut tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau A sama dengan kosong, dah hilang nanti kita punya X kuasa 2. Kuadratik mesti ada X kuasa 2. Kalau tak ada X kuasa 2, dia akan jadi persamaan apa? Linear. Boleh beza So kalau linear tadi tak ada X kuasa 2, tapi kuadratik ada X kuasa 2. Kuah tu bermaksud kuasa 2. Nilai A, B dengan C ni adalah dia punya pemboleh ubah. Bergantung pada soalan lah. Okay, boleh. So itu adalah fungsi yang kedua. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada. So cikgu teruskan fungsi yang ketiga. Okay, fungsi yang ketiga. Cepat pula. Okay, fungsi yang ketiga kita panggil sebagai fungsi eksponen. Ni kalau pelajar yang ambil ADMAT dia tahulah ni. Tapi kalau pelajar yang ni, so ini baru first time jumpa ni, iaitu kita panggil dia sebagai fungsi eksponen. Okey, apa macam mana kamu nak kenal fungsi eksponen? Kamu tengok dia dalam bentuk kuasa. Dan kemudian X tersebut adalah dia punya kuasa. Itu cara kamu nak kenal eksponen. Maksudnya tak kisahlah, depannya tak kisahlah 3 kuasa X ke, 4 kuasa X ke. Yang penting kuasa dia adalah X. So kalau kamu nampak persamaan tu, kuasa dia adalah X, so ia adalah kita panggil sebagai fungsi eksponen. Boleh? Kalau dia kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, kita tak panggil fungsi eksponen. Kalau dia kuasa X,
Yes, kita panggil dia sebagai fungsi eksponen. Boleh. So macam mana bentuk graf dia? Graf dia adalah berbentuk lengkung. Nampak? So graf dia adalah berbentuk lengkung. Kemudian menunjukkan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Macam contoh kalau graf yang cikgu tunjuk ni, dia kenaikan pada kadar yang mendadak. Maksudnya daripada awal ni, bawah, kemudian terus naik ke atas. So ini adalah graf lengkung kenaikan secara mendadak. Ataupun satu lagi daripada atas, tiba-tiba terus dia turun menghampiri kosong. Itu maksudnya dia menurun secara mendadak. So kamu tengok dia punya graf bentuk adalah bentuk lengkung. So itu adalah fungsi eksponen. Okey, persamaan dia macam mana pula? So persamaan untuk fungsi eksponen adalah y sama dengan CA kuasa X. Ataupun contoh yang lain, y adalah sama dengan A dalam kurungan 1 tambah R kuasa T. R dengan T dengan A ni adalah unknown. Ni dalam sebutan dia punya kuasa dia adalah T. Biasanya T ni adalah masa lah. Nanti kau tengok soalan ni macam mana So R, T dengan A ni adalah dia punya pemboleh ubah. C dengan A ni juga adalah dia punya pemboleh ubah. Okay, so ini adalah bentuk bagi fungsi eksponen. Boleh? Yang penting dia punya kuasa tu adalah unknown. Okay, so nilai A lebih besar daripada kosong, yang mana nilai A tu tak boleh sama dengan 1. Kemudian C pula adalah nilai awal. Okay, so C ni adalah nilai awal berapa. Okay, contoh. Ni contoh Contoh jika nilai C dia adalah 1 dan A dia adalah 2. So macam mana kamu nak bentukkan bagi fungsi eksponen tersebut? Ni fungsi ni sorry. So tu kuasa Sekejap ni slide tadi. Ni kuasa tak cuba tukar. Yep. 2 kuasa X ni. Okey. X pula. Okay, so jika C adalah 1 dan A adalah 2, maka persamaan ataupun fungsi eksponen tersebut adalah Y sama dengan 2 kuasa X. Boleh? Macam mana kamu nak lukis graf ni? So bila kamu nak lukis graf ni, sebenarnya kamu kena buat jadual. Kan biasanya bila kita nak lukis graf, kita mesti ada jadual, betul tak? Contoh kita letak bila X sama dengan negatif 1, berapa nilai Y dia? Bila X sama dengan negatif 2, berapa nilai Y dia? Maksudnya X ni kita akan gantikan. Boleh? Cikgu tunjuk contoh kejap Macam mana kamu nak lukis tu? Tak keluar pula kalkulator ni. Okay, contoh kamu nak tekan macam mana? So tekan 2. Contoh 2 kuasa kosong contohnya. Okay, dapat nilai dia adalah 1. Maksudnya bila X kita kosong, so kita punya Y tu akan kena betul-betul pada 1. Contoh ni start daripada negatif kan. Contoh bila cikgu letak Y 2 kuasa, contoh cikgu ambil negatif 10. Maksudnya nilai kat sini. Okay, negatif 10. So berapa nilai dia? Nampak? Dia adalah nilai yang menghampiri kosong. Maksudnya 0.0009765. Kalau cikgu besarkan lagi kuasa menghampiri kosong, contoh cikgu ambil 2 kuasa negatif 1 contohnya. Okay, nilai tu dah jadi makin atas, betul? Sebab tu akan jadi 0.5. Kemudian bila dekat kosong dia sama dengan 1, bila kuasa tersebut contohnya cikgu ambil nilai positif lebih daripada kosong, contoh 2 kuasa 2, nampak nilai tu makin bertambah. Jadi naik dekat 4. Cikgu ambil lagi nilai yang besar, contohnya 10. 2 kuasa 10. Nampak? 1024. Maksudnya nilai tu terus menaik mendadak. Terus naik ke atas. So ini kita panggil sebagai fungsi eksponen. Okay, boleh kelas? Ini kita baru masuk kepada melukis graf. Ada 3 jenis fungsi. Okay, so ada fungsi apa tadi? Yang pertama adalah fungsi linear, yang kedua fungsi kuadratik dan yang ketiga iaitu fungsi eksponen. Okay.
Okey, cikgu terus masuk kepada penyelesaian masalah. Maksudnya sekarang kita nak tengok macam mana bentuk soalan tu sebenarnya kita nak buat permodelan matematik. Okey, soalan yang pertama. Salma sedang mengulang kaji pelajaran sebelum mengambil ujian matematik pada minggu depan. Dia dapat menjawab 4 soalan subjektif dalam masa 16 minit. Berapakah bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dalam masa 60 minit? So daripada sini apa sebenarnya yang kamu nak faham sekarang? Apa sekarang maklumat yang dibagi pada kita? Siapa boleh tolong jawab? Kita nak cari apa sekarang sebenarnya? Tadi dah belajar kan mengenai masalah dengan nak cari dia punya boleh ubah. So sekarang apa masalahnya? Bila kamu dapat soalan, kamu nak kena tengok apa sebenarnya masalah sekarang. Berapa boleh dijawab dalam masa 60 minit? Yes. So daripada situ nampak tak? Tak susah pun sebenarnya. Dia bagi ayat panjang, cuma sekarang kamu nak highlight dekat mana? Apa soalan tanya? Okay, good Fawaz. Nampak? Kamu highlight dekat apa yang soalan tanya. Soalan tanya apa sekarang? Berapa bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dalam 60 minit? So itulah masalah kita sekarang. Dia tanya apa? So itulah yang kita nak kena selesaikan. So sekarang bila masuk permodelan matematik ni, kamu nak kena terangkan. Kamu nak kena tulis step by step. Ini macam kamu buat sains untuk eksperimen. Betul tak? Kamu nak buat laporan eksperimen, first step kamu buat apa? Betul pun dah lupa dah. Penyelesaian masalah Kemudian kamu kena buat apa? Definisi contohnya. Kemudian kamu nak kena buat pemboleh ubah dimalangkan semuanya, betul? So itu kamu tulis report untuk sains. Tapi sekarang untuk matematik pun ada. So kita panggil dia permodelan matematik. So first step, proses pertama yang kamu nak kena buat adalah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, so apabila kamu tulislah ayat dia, apa ayat dia sekarang? So tentukan bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dalam masa 60 minit. So itu kita punya masalah. So yang ini option, kamu nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Sebab ini maksudnya kamu nak terangkan apa yang kamu nak cari supaya lebih jelas. Maksudnya kalau 4 soalan, kita jawab dalam 16 minit. Betul tak? 4 soalan subjektif dalam 16 minit. So soalannya sekarang, berapa soalan yang boleh dijawab dalam tempoh 60 minit? Dia guna macam bentuk rajak. Kalau kamu buat ayat ni pun sebenarnya dah cukup. Ni tambahan untuk kamu. So diketahui bahawa jika masa yang digunakan bertambah, maka bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab akan bertambah. Oleh itu, bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab berubah secara langsung dengan masa. So kamu huraikan apa daripada masalah tersebut, apa yang kamu boleh ceritakan. So daripada masalah itu kita tahu 4 soalan 16 minit. Bila 60 minit maksudnya bilangan soalan tu mesti bertambah. Tapi kita tak tahu sekarang berapa soalan yang boleh dijawab. So bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab berubah secara langsung dengan masa. Maksudnya masa bertambah, so bilangan soalan pun bertambah. Okay, so tu proses yang pertama. Okay, proses yang kedua. So proses yang kedua membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, so andaikan. So apa andaian kita sekarang? Andaikan Salma hadir semasa ujian matematik itu dijalankan. Tu andaian yang pertama. Kalau Salma tak hadir, macam mana dia jawab soalan, betul tak? Ini pun sama. Ayat tu kamu kena tulis. Andaikan. Maksudnya dalam fikiran kamu, kamu kena tetapkan apa yang kamu nak jadikan itu sebagai kita kata pemboleh ubah yang dimalangkan, tetap, tak boleh ubah. Macam sains lah, pemboleh ubah dimalangkan kan. Maksudnya benda tu tetap, kita tak boleh nak ubah. Boleh? So andaian yang pertama, Salma hadir semasa ujian matematik dijalankan. Andaian yang kedua, aras kesukaran setiap soalan adalah sama. So maksudnya bila kata aras kesukaran sama, maksudnya masa menjawab setiap soalan pun sama. Kalau aras kesukaran kita tak sama, ada susah, ada senang, so nanti masa akan mempengaruhi, betul tak? So andaian ni kita kena buat. Kita kena cakap aras kesukaran setiap soalan adalah sama. Okey, yang ketiga,
Katakan X mewakili, so nyatakan pemboleh ubah. Ni kita nyatakan pemboleh ubah. Katakan X mewakili masa dan Y mewakili bilangan soalan subjektif. Unknown ni terpulang pada kamu nak buat apa. Kat sini dia buat X dengan Y, kamu nak buat A dengan B pun boleh. Tapi kalau dalam soalan memang dia dah mention X dengan Y, kena gunalah. Kalau soalan tak mention, so terpulang unknown pemboleh ubah tu kamu nak letak dengan huruf apa. So sekarang X mewakili masa dan Y pula mewakili soalan subjektif. Maksudnya Y berubah dengan masa. Okay, so bilangan soalan berubah dengan masa. So Y berubah secara langsung dengan X, maka kita punya persamaan adalah Y sama dengan KX. Yang ni memang kamu kena fikir sendiri. Bila kata berubah secara langsung, so Y adalah sama dengan KX. K ni adalah pemboleh ubah kita. Boleh? So nanti kita nak cari nilai K ni berapa. Kita tak tahu sekarang. Maksudnya untuk jawab satu soalan tu, berapa masa yang diperlukan. So Y berubah sama dengan, so dia punya persamaan sekarang adalah Y sama dengan KX. So daripada sini pun kita tahu sekarang fungsi kita ni adalah fungsi apa? Fungsi apa ni sekarang? Linear, kuadratik ataupun eksponen? Siapa boleh jawab? Linear. Y sama dengan KX. Linear. Fungsi apa tu? Senang je. Tak tahu kot, tengok kuasa. Ada kuasa tak sekarang? Mitra nak jawab. So apa fungsi dia sekarang? Apa dia Mitra? Linear. Yes, very good. Betul Mitra, 100 markah. Okay, so Y sama dengan KX adalah fungsi linear. Macam mana kamu nak tengok? Nampak tak? X tu tak ada kuasa. Kalau X tu ada kuasa 2, kita panggil kuadratik. Tapi sekarang bila X tu tak ada kuasa, so ini adalah fungsi linear. So nanti kamu kena lukis graf garis lurus. Okay. So ini adalah proses yang kedua, andaian dan nyatakan pemboleh ubah. Okey, boleh. So kita pergi proses yang ketiga. Proses ketiga apa yang kamu nak kena buat? Iaitu proses yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okay, ini proses yang ketiga kita nak aplikasi matematik untuk selesaikan masalah. Maksudnya kamu tunjuk jalan kerja macam mana nak selesaikan masalah yang tadi. Okey, so contohnya macam mana? Gantikan Y sama dengan 4 dan X sama dengan 16 ke dalam Y sama dengan KX. So kamu kena buat ayat, kamu terangkan step macam mana cara nak buat. Kalau sebelum ni kamu just kira betul tak? Y sama dengan 4, X sama dengan 16, lepas tu masuk kat dalam persamaan, betul? Tapi sekarang bila permodelan matematik memang agak sukar sikit lah sebab kamu nak kena buat ayat kamu sendiri. Kamu nak terangkan kepada orang macam mana cara nak buat. Macam ni depan kawan kamu, kamu nak terang kat kawan kamu macam mana step nak buat ni. So first step kita buat apa? So kita gantikan Y. So gantikan Y sama dengan 4 dan X sama dengan 16 ke dalam Y sama dengan KX. Kita nyatakan, kita tulis. So bila gantikan maksudnya 4 ni Y adalah 4, so 4 sama dengan X 16, so 16K. 4 sama dengan 16K. Jadi persamaan Y sama dengan 0.25X menghuraikan hubungan antara, macam mana dapat 0.25 ni, dicari nilai K ni. Okey, so K adalah sama dengan 4 bahagi dengan 16. Sebab 16 pindah sebelah kan. So 16 pindah sebelah, so akan jadi 4 bahagi dengan 16. Tu dapat 0.25 tu So 4 bahagi 16. So dapat 0.25. So itu adalah nilai K. Boleh? So bila dapat nilai K, so ganti balik dekat dalam persamaan. So K kita sekarang adalah 0.25. So kita punya persamaan adalah Y sama dengan 0.25X. So ayat dia macam mana? Jadi persamaan Y sama dengan 0.25X menghuraikan hubungan antara bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dengan masa. Apabila X sama dengan 60 minit, okey, so sekarang kita cari pula untuk X sama dengan 60 minit. Tadi kita cari untuk bila X adalah 16 minit.
Y adalah 4. Sekarang kita nak tengok bila X sama dengan 60 minit, berapa Y? Y tadi ingat apa Y ni? Y ni adalah merujuk kepada nilai apa tadi? Y tadi merujuk kepada nilai apa? Masa. Apa? Fawaz? Masa. Masa. Bilangan soalan kan Y. Masa X. Tengok balik tadi. Kita punya unknown. X mewakili masa dan Y mewakili bilangan soalan. Boleh? So maksudnya sekarang kita ada masa dalam masa 60 minit iaitu X kita. X ingat merujuk kepada masa. Dalam masa 60 minit berapa bilangan soalan? So Y ni merujuk kepada bilangan soalan. So dalam masa 60 minit berapa bilangan soalan yang boleh dijawab? Berapa bilangan soalan subjektif yang boleh dijawab? Yang tu kita nak cari sekarang. So 0.25 dalam persamaan tadi kita dah tahu nilai K 0.25. So 0.25 darab dengan 60 minit. So adalah sama dengan 15. Boleh? So bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dalam 60 minit adalah sama dengan 15 soalan. Boleh? So bahagian proses yang ketiga ni kamu nak aplikasi matematik untuk selesaikan masalah. So kamu tunjuk jalan kerja dia. Okey. Setakat ni boleh? Okey. Cikgu pergi proses yang keempat. Okey, lepas kamu dah tunjuk jalan kerja, so apa yang kamu nak buat? Proses yang keempat adalah menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah. Okey, kita nak menentuskan dan mentafsir penyelesaian. Masalah kita tu boleh digunakan untuk semua situasi tak? So sekarang kita nak tentusahkan. Graf ni sebenarnya kamu boleh buat dekat bahagian proses yang ketiga Tak pula. Proses yang ketiga sebenarnya kamu boleh lukis graf ni dekat proses yang ketiga. So ini adalah graf Y sama dengan 0.25x. Cikgu tak tahu lagi bentuk soalan macam mana, tapi dia punya step dia kena lukis graf. Mesti dalam permodelan matematik mesti kamu kena lukis graf. So kena tahulah macam mana nak lukis graf untuk linear, kuadratik dan juga eksponen. So daripada persamaan Y sama dengan 0.25x, kita lukis graf. Kat sini cikgu tak buat jadual kan? So bila kamu nak lukis graf, kamu buat jadual. Senang. Bila ada jadual, so kita boleh gantikan nilai X dengan Y tersebut untuk cari bila X kosong contohnya. So berapa nilai Y? Tunjuk macam ni So contoh 0.25x. So bila X kosong. So Y sama dengan 0.25x kan? So 0.25x. X tu kita ganti dengan kosong contohnya. So darab dengan kosong. So dapat kosong. So dia akan bermula daripada titik yang pertama betul-betul dekat kosong ni. Okay, seterusnya bila X sama dengan 10 contohnya. Dia besar ke bunyi ni? Contoh ni 5 dulu lah. So bila X sama dengan 5. So nampak 1.25. Maksudnya bila X sama dengan 5. Bila X sama dengan 5, Y adalah sama dengan 0.25. So kita plot titik yang kedua. So contoh titik yang ketiga pula kita nak ambil bila X sama dengan 10 contohnya. So 0.25 darab dengan 10. So dapat 2.5. So maksudnya makin ke atas makin ke atas. So setiap titik tersebut bila kamu dah plot baru sambung jadi garis lurus. Okay, boleh? So bila lukis graf semestinya kena pakai kertas graf. Okay. So cikgu tak nak ambil masa lama nanti nak cikgu tunjuk graf satu-satu. So cikgu nak lebih fokus kepada step untuk kamu buat permodelan matematik tu. Nanti dah kelas nanti tak apa belajar detail lagi macam mana nak lukis graf So sekarang cikgu fokus kepada proses-proses untuk permodelan matematik saja dulu Okay. Okay, so ayat macam mana kamu nak menentusahkan dan mentafsir, maksud kita nak tafsir penyelesaian masalah yang kita dah buat tadi. Model fungsi linear Y sama dengan 0.25x yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk setiap soalan subjektif yang dijawab.
So biasanya untuk proses keempat ni kita nyatakan boleh tak diguna untuk yang lain. Biasanya ayat tu kamu kena ingat yang ini mungkin boleh digunakan ke ataupun tidak. So untuk fungsi linear y sama dengan 0.5x mungkin tidak dapat digunakan untuk setiap soalan subjektif yang dijawab. Sebab apa tak boleh? Ini kerana kemungkinan kesukaran setiap soalan adalah tidak sama. Boleh? Macam y sama dengan 0.25x ni untuk aras kesukaran yang sama saja. Maksudnya kalau soalan tu dia kata aras kesukaran dia tak sama, kita tak boleh guna model yang sama. Kena guna model yang lain. So tak boleh guna lagi persamaan y sama dengan 0.25x tu. Itu maksudnya. Boleh? Maksudnya kamu nyatakan dia mungkin boleh digunakan ke tidak, kebiasaannya tak mungkin. Sebab apa? Sebab kita tadi dah tetapkan pemalar dia. Sebab tu boleh guna untuk yang ni. Faham tak? Contoh dalam kes ini, kalau aras kesukaran dah tak sama, so kita tak boleh guna yang sama. Boleh. Oleh itu, bilangan soalan subjektif yang dapat dijawab dalam masa 60 minit adalah lebih atau kurang daripada 15 soalan mengikut tahap kesukaran satu soalan. Maka apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Okay, so ayat dia macam tu. So kita pergi proses yang kelima. Okay, proses yang kelima adalah memurnikan model matematik. Dalam masalah ini kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. So ini ayat dia. So kamu ingat je bila kata memurnikan model matematik, kita buat ayat, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Tak detail, maklumatnya sikit saja. Dia tak detail, maksudnya untuk setiap soalan tu dia tak bagi berapa masa. Kalau dia detail bagi setiap soalan ni aras dia macam ni, masa dia macam ni. Kalau soalan macam ni, aras kesukaran macam ni, masa dia macam ni. Faham tak? So tadi dia bagi secara rawak saja, tak kita yang anggap sendiri aras kesukaran soalan tu sama. So bila bahagian sampai proses yang kelima, kita mention apa? Kita tidak dapat memurnikan model. So ayat tu kamu kena. Tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Boleh? Kalau rasa mengantuk tu, kakak ni lah senang lah sikit Sebab ini memang ayat-ayat dia. Okay, cuba pergi proses yang keenam. So kelima, keenam. Keenam adalah melaporkan dapatan. Okay, kita laporkan dapatan apa yang kita dapat daripada proses yang kita buat tadi. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Kita tulis je balik semula. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Ini salah satu bentuk ayat je lah. So nanti soalan yang kedua ni cikgu bagi tunjuk contoh ayat yang lain. Okay, boleh? So ada keenam proses ni, maksudnya kamu kena buat macam karangan. So kamu kena tulis step by step. Proses 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Okay, boleh? Ada apa nak tanya untuk soalan ni? Cikgu, Ya, Mitra? kalau proses 5 tu, kalau maklumat yang diberi tu tidak terhad, nak tulis apa? Kita kena ada nyatakan apa model dia. Cikgu tunjuk ada satu soalan nanti, Mitra. Okey. Yang soalan last nanti ada macam mana yang kita ada maklumat terhad. So macam mana cara nak buat, okey? Okey, so ada lagi? Tak ada Okey, untuk kes ni dia adalah apa dia, Darshan? Tak ada cikgu tu. Oh, tak ada. Dengar ada. Okey, cikgu teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua Okey, soalan yang kedua, yang ni dalam buku teks kamu ni. Rajah di bawah menunjukkan kerata rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai Y meter. Okey, so dia dah bagi pemulih ubah dia. Kedalaman sungai iaitu Y pada jarak yang berbeza iaitu X.
So bila dia bagi pemboleh ubah dalam soalan, so kena guna pemboleh ubah yang soalan bagi. Okay, so kalau sini kita highlightkan, kalau kita boleh highlightkan dekat sini, so kamu ada highlighter kan. So dapat soalan macam ni, kamu kena kaji dulu, baca betul-betul, tengok, fahamkan apa yang soalan nak kita buat. So kedalaman sungai sekarang adalah Y, kemudian jarak sekarang adalah X, jarak dari tebing sungai. So X tu adalah merujuk jarak dari tebing sungai, berapa jauh. Keputusan yang diperoleh diberi dalam jadual berikut. So dia dah bagi jadual pada kita. Dengan menggunakan permodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Okey, so apa masalah dia sekarang? Okey, apa masalah dia sekarang? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa masalah, apa yang kita nak cari sekarang sebenarnya? Siapa nak berespon ke? Apa soalan nak suruh kita buat sekarang? Menentukan kedalaman sungai itu. Okay, good Mitra. Mitra yang lain tak nak cuba jawab ke? Okay, thank you Mitra, betul. So sekarang kita nak menentukan, ahli hidrologi itu untuk menentukan kedalaman sungai. Maksudnya sekarang nak kira berapa dalam sungai tersebut. So rajah ni dia bagi kat sini, betul tak? So X merujuk jarak dari tebing sungai, Y pula merujuk kepada kedalaman sungai. So sekarang ahli hidrologi ni dia buat apa? Dia nak tentukan berapa dalam sungai tersebut. Okay, so ini dia dah bagi dah jadual pada kita, iaitu jarak dan juga kedalaman. Maksudnya bila jarak dari sungai 0 meter, maksudnya betul-betul hampir dekat sini, so dia punya kedalaman sungai pun kosong lah. Maksudnya betul-betul dekat tepi tebing sungai tu, so betul-betul kat sini. Jarak dari tebing sungai kosong, so kedalaman sungai pun kosong lah. Maksudnya bila jarak dia 4 meter daripada sungai, so kedalaman sungai adalah 1.5. So daripada situ kita baca, tafsirkan dulu. So bila jarak 8 meter, kedalaman sungai 2.3. Maksudnya semakin jauh jarak daripada tebing, so kedalaman sungai juga adalah apa? Bertambah, betul tak? So maksudnya makin tambah, tapi bila tengok dekat sini, bila X 12, jarak dari tebing sungai 12, kedalaman dia 2.9. Bila jarak dari tebing 18, kedalaman dia adalah sama 2.9. Sungai kan? So bila jarak dari sungai tu adalah 25 meter, kedalaman sungai dia adalah 1.7, makin berkurang pula. So daripada sini, kamu nak kena buat apa? Kita nak kena lukis dulu, kita tengok bentuk graf dia macam mana. Sungai kan bentuk macam ini, betul tak? So sungai kan bentuk macam mangkuk. Sebab itulah kita nampak dia punya nilai ni ada yang sama, kemudian ada yang turun semula. Mula naik, kemudian sama, kemudian turun balik. Okay, kita tengok lepas ni So proses yang pertama. Proses yang pertama adalah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, so masalah kita sekarang apa dia? Bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Perlu ke buat tanda soalan macam tu? Tak perlu. Maksudnya ini adalah salah satu cara. Kamu nak buat dalam bentuk ayat pun menentukan kedalaman sebatang sungai. Stop sampai situ. Dah cukup. Boleh, tapi ni dalam bentuk ayat persoalan pun boleh. Bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Okay, so proses yang kedua, menentukan andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So apa yang kita punya andaian sekarang? Andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalaman berkurang sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Ini andaian kita. Kita kata sekarang sungai yang kita pilih tu, dia paling dalam, mungkin sungai ada yang dia rata je semua. Faham tak? Mungkin sungai kan bergantung kepada kedudukan tanah kat dalam sungai kita. Mungkin yang ada yang tepi dia dalam, kemudian dekat hujung dia cetek. Mungkin yang ada sungai yang kat tepi dia yang
dalam, kemudian kat bawah dia naik sebab ada tanah dekat atas tu macam pulau, kemudian dia turun balik. Tapi sekarang ni kita buat andaian sungai yang kita pilih tu adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalaman berkurang sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Okey, so dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini. So guna dalam soalan punya pemboleh ubah. Kedalaman sungai ialah Y dan jarak dari tebing sungai adalah X. Okey, boleh? So jadi proses yang ketiga. Okey, proses yang ketiga mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Macam tadi cikgu cakap, graf boleh lukis dekat proses yang ketiga ataupun proses yang keempat. So yang ni dia lukis dekat proses yang ketiga. Mengaplikasi matematik untuk selesaikan masalah. So ni cikgu tunjuk ni jadual ni adalah berdasarkan tabel yang dalam soalan bagi. Okey, so bila X kosong, Y kosong. Bila X 4, Y 1.5. Bila X 8, Y 2.3. Dan seterusnya. So ambil kertas graf, kemudian kamu lukis graf tersebut. Okey, plotkan dulu. 0, 0, 4, 1.5. So yang ini. Kemudian 8, 2.5. Yang ini. Nampak? Kemudian 12, 2.9 yang ini. Kemudian 18, 2.9. Seterusnya 25, 1.7. Last kali 30, 0. So nampak? Setiap titik yang soalan bagi, setiap nilai yang soalan bagi tu kita plotkan dia punya titik. So kemudian bila kita sambung, nampak? Dia jadi bentuk kuadratik. Titik yang ini sebenarnya kamu yang buat sendiri. Maksudnya bila kamu cantumkan graf, pakai pensel So pakai pensel. So bila kamu lukis, ke atas ni mesti lengkung. Lengkung tu kamu tarik sendiri. So sampailah ke bawah. Boleh? Kemudian macam mana kamu tahu dapat 15 ni? Macam mana kamu dapat 15 ni? Macam mana kamu dapat 15? Nampak tak kat sini adalah 12, kat sini adalah 18. Ingat tak cikgu cakap tadi, bentuk untuk kuadratik adalah apa? Simetri. Simetri maksudnya dia bahagi dua sama rata. Boleh? So nilai kat sini adalah 12, nilai kat sini adalah 18. So tengah-tengah dia berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ada 6 nilai. So 6 bahagi 2, 3. So 12 tambah dengan 3, 15. Boleh? So kita cari tengah-tengah dia. So 12, 13, 14, 15. So tengah-tengah dia adalah dekat 15. Boleh? Tu yang dapat nilai X 15 tu. So daripada sini, tengah-tengah dia adalah 15. Kemudian baca dekat Y tu kamu baca daripada graf. So mungkinlah bila kamu lukis graf, mungkin lari sikit dapat 3.1 ke. Tak apa. Dia bergantung kepada graf yang kamu lukis. So dalam soalan ni memang yang dilukis ni dapat 3.0. So kamu lah 15 3.0. Kalau kamu dapat 3.1 bila kamu lukis, kamu nampak nilai kat sini, tarik ke tepi, kamu dapat 3.1. Ambillah nilai kamu tu. Bergantung kepada yang kamu lukis. Okey, boleh kelas? Jelas? Okey. So macam mana kita okey. Boleh cikgu. Okey, kalau tak faham nak tanya interrupt je cikgu. So proses yang ketiga ni macam mana cara kita nak tulis? Kamu tulis macam tu. So yang pertama, lukis graf bagi kedalaman sungai. Nyatakan apa yang kita nak buat. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak lukis dulu. Kalau tadi kita terus kira, betul tak? Tapi yang ini sebab kita dah ada data cantik, kita dah ada jadual, so kita terus nyatakan kita lukis graf. So lukis graf bagi kedalaman sungai Y melawan jarak dari tebing sungai X. Kita nyatakan kita lukis graf sekarang, Y melawan X. Y ini adalah merujuk kedalaman sungai, X merujuk kepada jarak dari tebing sungai. Okay, graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Nampak? Bila kita lukis graf, kita dapat tahu yang ia adalah graf fungsi kuadratik. Okay, poin yang ketiga, dalam permodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Kita anggarkan.
Sebabkan juga tadi ini bergantung kepada yang kita lukis. So sekarang kalau kita lukis dapat 3.0, so itu adalah nilai anggaran kita. Kalau kita lukis dapat 3.1, so itu adalah nilai anggaran kita. Sebab dia berdasarkan apa yang kita lukis. Betul tak? Okay, berdasarkan graf, didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Boleh? So Y kan merujuk kepada kedalaman sungai, maksudnya bila jarak dari tebing sungai adalah 15 meter, dalam sungai tersebut, kedalaman sungai tersebut adalah 3 meter. Boleh? Kita anggap dalam sungai tersebut sekarang adalah 3 meter. Ni berdasarkan anggaran kita. So kalau kita lukis kat sini 3.1, so kita katalah didapati kedalaman sungai ialah 3.1 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Boleh? Okey, so cikgu pergi proses yang keempat. Okey, proses yang keempat, macam mana nak menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah. Yang ni kamu tunjuk jalan kerja. Kalau tadi kita lukis graf, so sekarang kita tunjuk jalan kerja pula. Maksudnya tadi, proses yang ketiga tadi, kita cari kedalaman sungai berdasarkan graf. Okey, untuk proses yang keempat ni, kita cari kedalaman sungai menggunakan persamaan saja. Kita selesaikan persamaan. Okey, so step dia macam mana? Tentukan fungsi kuadratik berkenaan. So bila kata kuadratik, bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dia punya persamaan sekarang. So Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. General form, bentuk untuk kuadratik. Okey, tentukan pemalan A, B dengan C dengan menggantikan 3 data. So kita ambil data yang kita dalam soalan bagi tadi, iaitu titik kosong kosong. Ni kamu pilih sendiri. Mesti kita ada 3 pemboleh ubah, A, B, C. Maksudnya mesti ada 3 persamaan. Persamaan tu kita kena buat sendiri. Boleh? So kita ambil nilai kosong kosong, 25 1.7 dengan 30 kosong. Ingat yang depan ni adalah merujuk kepada nilai apa? Nilai Y. Nilai X. Yang belakang adalah merujuk kepada nilai Y. Depan X, belakang Y. So yang ni bila X 25, Y 1.7. So kita ganti dalam persamaan. Okey, persamaan yang pertama untuk kosong kosong. Maksudnya bila Y kosong, so kosong sama dengan A, X kita juga adalah kosong. So ganti dalam persamaan. Boleh? Okay, so bila kita ganti dalam persamaan, nampak tak? A darab kosong habis kosong. B darab kosong pun habis. So yang tinggal sekarang adalah C. So C sekarang adalah sama dengan kosong. Maksudnya nilai C pemalar kita tu adalah sama dengan kosong. Okey, kita ganti pula yang kedua. 25 1.7. Maksudnya X sama dengan 25. Ganti X sama dengan 25. Y adalah 1.7. So 1.7 sama dengan A darab 25 kuasa 2 tambah B 25 tambah dengan C. Okey, ni persamaan yang ketiga. Ganti untuk titik 30 kosong. Boleh? Okey, so selesaikanlah 25. So 25 kuasa 2 dapat 625. Tambah 25B tambah C. So ni persamaan yang kedua. Yang ini persamaan yang ketiga. Boleh? Okey, kemudian kita tahu tadi C adalah kosong, so ganti dalam persamaan. So maksudnya C ni jadi kosong, ni pun jadi kosong. So yang tinggal sekarang adalah A dan B saja. Nampak? So persamaan yang pertama dah tak ada C dah. Yang nombor 2 pun dah tak ada C. Boleh? So ingat ini dah jadi apa? Persamaan serentak. Kamu dah belajar macam mana nak selesaikan serentak, betul tak? Sama ada nak guna kaedah penghapusan ataupun nak guna kaedah penggantian. Maksud kita nak cari nilai A berapa, nilai B berapa. Boleh? Okey, so dalam soalan ni ditunjuk guna kaedah penggantian. Maksudnya jadikan B tajuk. Macam mana jadikan B tajuk? So B adalah sama dengan 1.7 tolak dengan 625 bahagi dengan 25. So dapat negatif 30A ni.
Boleh kelas? So jadikan ini tajuk, kemudian ganti dalam persamaan, dia ambil persamaan yang kedua ni. Sorry cikgu tersilap pula. Persamaan yang ketiga ni ambil dari persamaan yang kedua ni. Okey, so 30B sama dengan 900A bawa sebelah jadi negatif 900, betul tak? So jadi negatif 900A, kemudian B adalah sama dengan negatif 900 bahagi 30. Sebab ni 30 darab B kan, so pindah sebelah jadi bahagi 30. So dapatlah negatif 30A tu. Okey, boleh? Okey, dah dapat persamaan yang ketiga, so ganti dalam persamaan yang pertama ni. Maksudnya kita punya B sekarang adalah negatif 30A. Nampak? So B kita ganti jadi negatif 30A. Okey, kemudian selesaikan. So 25 ni darab. 25 darab negatif 30. Kemudian 625 tolak dengan tu. Duduk sikit Ya. Okay, so maksudnya dekat step ni macam mana kamu nak buat? So 25 darab negatif 30. So 25 darab dengan negatif 30. So nampak? Dapat negatif 750. So 625 tolak dengan yang ini. So dapat negatif 125 tu. Boleh? Kemudian nak cari A pula. So 1.7 negatif 125 bawa sebelah jadi apa? Bahagi. So 1.7 bahagi dengan nilai tersebut. So dapat nilai A kita negatif 0.0136. Boleh? So dah dapat nilai A, macam mana pula kita nak cari nilai B? So nak cari nilai B guna equation yang ketiga tadi. Boleh? So equation yang ketiga, gantikan nilai A. So negatif 30 darab dengan nilai A kita dapat tadi. Okey, dapat 0.408. So itu adalah nilai A dan juga nilai B. So dah dapat nilai A dengan B, apa yang seterusnya kita buat? Ganti balik dalam persamaan Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C tadi. C memang dah kosong, nilai A kita adalah negatif 0.136, B pula adalah 0.408. So ganti dalam equation Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni. Okay, boleh? So ini adalah persamaan. Ini adalah model yang kita bentukkan untuk soalan ni. Okay, boleh. Kemudian kita nak cari nilai kedalaman sungai. So kita ada jarak dari tebing adalah 15 meter. So X sama dengan 15. So ganti dalam persamaan. So bila ganti akan dapat 3.06. Hampir tak dengan jawapan daripada graf tadi? Hampir tak? Hampir kan? Kat graf tadi kita dapat berapa? 3.0, betul? Yes. So maksudnya sekarang kita punya proses nak menentusahkan ini. So maksudnya apa yang kita buat dekat graf tadi adalah betul. Boleh diterima. Boleh? Cuma dia berbeza sikit lah. Bila guna persamaan kita dapat nilai dia 3.06. Bila guna graf kita dapat 3.0. Tapi dua-dua cara itu kita boleh terima. So ini adalah proses yang keempat. Okay, boleh? Cuba proses yang kelima Okey, proses yang kelima mengundikan model matematik. Model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi setengah sungai. So ayat dia macam tu Model baru diperlukan untuk andaian baru. So ketentuan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data yang diambil. So ayat yang kedua ni kamu tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Cukup ayat pertama ni pun dah cukup sebenarnya. Okay, hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai. Sebab apa? Kita boleh guna ayat tadi juga, kita katakan maklumat kita adalah terhad. Macam soalan yang pertama tadi kan. Ingat ayat ni maksudnya banyak kaedah kamu boleh tulis. So ini adalah salah satu cara untuk kamu nyatakan bagi proses yang kelima.
Okey, proses yang keenam, melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja permodelan di atas. Yang tadi soalan yang pertama tadi lain kan ayat dia kan? So ini ayat yang satu lagi. Kamu nak tulis macam ni untuk semua soalan pun tak ada masalah. Bila melaporkan dapatan, kata laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okey, boleh? Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Ni kira ni soalan terakhir lah ni. Okey, soalan yang ketiga Maksud cikgu tunjuk ketiga. Kalau tadi linear, yang kedua tadi adalah kuadratik, yang ini adalah kita nak tengok bagi fungsi eksponen. Macam mana bentuk dia. Okey, so kita pergi soalan yang ketiga. Faedah compound adalah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul dari tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, so ayat pertama ni diterangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan faedah compound. Okey, so dia punya masalah sekarang, pada awal suatu tahun, Encik Gomez menyimpan 20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap tahun. Maksudnya dia dapat faedah compound tu dia dapat setiap tahun. Setahun sekali je dia dapat faedah compound tersebut. Okey, soalannya sekarang, terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Maksudnya sekarang kita nak terbitkan model, maksudnya bila berapa tahun Encik Gomez simpan, so ini jumlah simpanan dia. Contoh kalau 5 tahun, so ini dia punya jumlah simpanan. 10 tahun, ini dia punya jumlah simpanan. Kita yang nak terbitkan persamaan tersebut. Kita nak terbit model. Kita nak terbit dia punya persamaan Y sama dengan apa tu kita nak terbitkan. Boleh? So selesaikan masalah ini melalui permodelan matematik. Okey, so proses yang pertama macam biasa, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So apa masalah kita sekarang? Encik Gomez diberi faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun. Okey, kedua, prinsipal Encik Gomez ialah 20,000. Maksudnya berapa yang awal dimasukkan dalam bank dia tu, simpanan dia yang awal adalah 20,000. Kadar faedah tahunan ialah 4% setahun. Ni setahun maksudnya 4% daripada jumlah simpanan dia tahun tu. Okay, so dia punya permasalahan dia sekarang, terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun T. So kita punya pemboleh ubah sekarang kat situ adalah T. T merujuk kepada apa? Tahun. So kita nak terbitkan model bagi jumlah simpanan Encik Gomez. Okay, so itu proses yang pertama. Okay, proses yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So apa yang kita nak andaikan sekarang? Kita andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan ataupun menambah wang simpanan sepanjang tempoh penyimpanan. Tak adalah tiba-tiba dia dapat duit daripada mana-mana ke, dia ambil duit daripada Aisina ke, dia basuh dekat situ, tak ada. Maksudnya dia punya tu memang kita katakan dia tak ada simpan ataupun dia tak ada keluarkan duit yang ada tu. Kalau 20,000, maintain 20,000, dia tak usik langsung. Tak ada keluarkan, tak ada dia tambah. So itu kita buat andaian tu. Kalau kita tak buat andaian tu, nanti dia akan kacau lah kita punya pengiraan. Okay, so andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanan. So itu andaian kita. So dia punya pemboleh ubah sekarang ialah prinsipal, iaitu kita anggap RMP tu, prinsipal, kadar faedah tahunan iaitu R, bilangan kali faedah D compound iaitu N dan masa T tahun. Kita kena fikir sendiri. Apa yang kita nak libatkan sekarang? So unknown tu kamu kena terbitkan sendiri. Okay, jom pergi proses yang ketiga. Okay, setakat ni. Okay, proses yang ketiga. Bagaimana kita nak mengaplikasi matematik untuk selesaikan masalah. Okey, kita harus diingat dalam pengiraan faedah compound setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Maksudnya kita ada memang duit kita yang asal tu. Kalau 20,000 kita letak, so itu memang 20,000 tu memang still kita akan dapat.
Okey, kemudian ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Maksudnya 4% daripada kita punya jumlah simpanan yang sebelum tu memang akan bertambah daripada situ. Okey, so untuk kita selesaikan masalah ni, kalau sebelum ni ada jadual. So ada jadual, daripada jadual kita buat graf, betul tak? Yang ini tak ada jadual. So untuk soalan ni, kalau bentuk soalan yang kira faedah macam ni, kamu kena buat jadual sendiri. Maksudnya kamu nak tengok tahun pertama berapa jumlah simpanan dia. Tahun kedua berapa jumlah simpanan Cik Gomez. So sampailah tahun yang ke-5. Boleh? So kamu kena cari sendiri, buat dia punya jadual, kena fikir sendiri macam mana jadual yang kita nak buat tu. So soalan untuk pemodelan matematik ni memang mencabar sikit lah. Okay, so macam mana ini jadual dia. So tahun yang pertama, kemudian prinsipal ni adalah berapa simpanan dia yang awal. So simpanan prinsipal dia adalah 20,000. Faedah yang diterima kan 4% setahun. So 4% tu adalah bermaksud 4/100. Cik besarkan nampak? So 4% tu bermaksud 4%. 4% tu bersamaan dengan 4%. So maksudnya 4 bahagi dengan 100 lah. Ni maksudnya 4, susah sikit nak tulis pakai ni. Macam apa tu ni? 4 bahagi dengan 100. So 4 bagi 100 dapat 0.04. So maksud setiap tahun dia punya faedah dia adalah 0.04. Cara kira macam mana? So darab dengan berapa simpanan dia yang awal tu, tahun tersebut. Sorry. So 20,000 darab dengan 0.04. So tambah dengan, maksudnya 20,000 ni adalah yang asal. Prinsipal dia yang asal. So 20,000, ini untuk tahun yang pertama ni So tambah dengan 20,000 darab dengan 0.04. Okay, boleh. So dia permudahkan persamaan tersebut. Kita faktorkan 20,000 ni, keluarkan 20,000. So keluarkan 20,000 ni, faktorkan. So dia akan jadi 20,000. So dalam kurungan, so ini bersamaan dengan 1, betul? So kita faktorkan 20,000 bahagi 20,000 1. So 1 tambah dengan, so darab 1 darab 0.04, 0.04. So ini kita faktorkan, kita keluarkan 20,000. So dalam kurungan 1 tambah 0.04. So 1 tambah 0.04 jadi 1.04, betul tak? So jumlah simpanan dia untuk tahun yang pertama adalah 20,000 darab 1.04. Jangan kamu kira pula 20,000 darab dengan 1.04 sama dengan berapa? Tak boleh macam tu. Sebabnya kamu nak kaji dia punya pola sekarang. Kamu nak buat perkaitan. Tahun pertama macam ni, tahun kedua macam ni. So kamu tinggalkan dalam 20,000 darab dengan 1.04. So ini kira tahun yang pertama. Kat sini kuasa 1. Kuasa 1 maksudnya tahun yang pertama. Boleh. Okey, untuk tahun yang kedua, yang asal adalah yang ini. Nampak? Yang asal adalah yang ini. Okey, tahun kedua kan? Dia punya prinsipal dah jadi 20,000 darab dengan 1.04. So faedah yang diterima, okey, so 20,000 darab dengan 1.04 darab dengan 0.04 lagi. So prinsipal dia sekarang, faedah yang terima sekarang. Sebab faedah 0.04 ni adalah daripada jumlah simpanan semasa, betul tak? So untuk tahun tadi dah darab dengan 1.04. So darab 0.04. So dia jadi 20,000 darab 1.04 tambah dengan 20,000 darab dengan 1.04 darab dengan 0.04. Maksudnya yang ini tambah dengan yang ini. Boleh So prinsipal tambah dengan faedah. So ni prinsipal tambah dengan faedah. Okay. So bila permudahkan macam tadi kita faktorkan 20,000 ni. So keluarkan 20,000, so dia akan jadi 20,000. 1.4 ni kita keluarkan ini yang sama kan? So 20,000 darab 1.4 ni kita faktorkan. Okay, nampak? So yang jadi sekarang dalam bracket kita adalah 1 tambah 0.04. Boleh? So dia akan jadi
20,000 darab dengan 1.04. So 1 tambah 0.04 dapat 1.04. So 1.04 darab 1.04 dapat kuasa 2. Boleh? Ada nak tanya? Faham Boleh nampak macam mana perkaitan tu? Okey. Okey, untuk tahun yang ketiga pula sama juga proses dia. Maksud ini adalah daripada tahun kedua tadi. So prinsipal sekarang untuk tahun yang ketiga, ini adalah prinsipal bagi tahun yang kedua. So yang kat sini kita bawa dekat sini dia punya prinsipal. Faedah ingat daripada 4% tahun yang kedua tadi. So 20,000 darab dengan 1.04 kuasa 2 darab dengan 0.04. Simpanan yang asal tadi. Simpanan dia bagi tahun yang kedua. Okay, so seterusnya prinsipal tambah dengan faedah. Kemudian kita faktorkan 20,000 1.0. Ini kan sama 20,000 darab 1.04 kan sama kan? So yang tu kita keluarkan. So yang tinggal sama juga 1 tambah 0.4. So dia akan jadi 1.04 kuasa 3. Ini kuasa 2, kemudian ini kuasa 1. So 2 tambah 1 kuasa 3. Okay, boleh kelas? Maksudnya sekarang kalau kita teruskan, kamu kalau buat jadual ni sampai 1, 2, 3 pun sebenarnya dah cukup dah. Dah boleh nampak dah pola tu sebenarnya. Nampak tak? Bila tahun keempat yang tertukar sekarang adalah mana? Yang ini akan jadi kuasa 4. Bila tahun yang kelima, yang ini akan jadi kuasa 5. Nampak tak? Yang lain semua sama. 20,000 darab 1.04, 20,000 darab 1.04, 20,000 darab 1.04. Nampak dia punya pola sekarang. So bermula daripada tahun pertama, kuasa 1. Tahun yang kedua, kuasa 2. Tahun yang ketiga, kuasa 3. Yang itu sahaja yang berbeza. So kita kaji pola berdasarkan jadual ni. Kita kaji pola dan kita terbitkan dia punya model. Apa model kita sekarang? Okay, boleh? Proses yang ketiga. Proses ketiga kita bina jadual saja. Okay, kita pergi proses yang keempat. Okey, proses yang keempat kita nak menentusahkan dan mentaksir penyelesaian masalah dalam konteks masalah. Okey, kat sini kita lukis graf. Boleh? So terbitkan model dia dululah. So apa model kita sekarang? So model dia sekarang, ni kuasa ni, sekejap. Ni kuasa T ni. Kuasa T. Kuasa T. Jadi kuasa ke? Tak nampak macam kuasa kan? Tapi ni kuasa T Kuasa. Dia tak jadi pula. Okey. Okey, so daripada pola tadi, kita boleh terbitkan. Ini kamu tulis sendiri ni, AT ni. A tu terpulang sebab tadi dia tak tahu apa-apa kan. So unknown pun boleh ubah ni, kamu terpulang. So AT ni adalah A merujuk kepada jumlah simpanan. Jumlah simpanan dalam tahun yang keberapa. So T adalah merujuk kepada tahun. So A ni merujuk kepada jumlah simpanan Encik Gomez tu. Berapa jumlah simpanan dia bagi tahun tertentu. So T tu adalah merujuk kepada tahun. Okey, so P ni adalah prinsipal. Maksudnya berapa jumlah dia yang asal. So dia punya prinsipal. Kemudian dalam kurungan 1 tambah R. Kuasa dengan T. So T tu merujuk kepada tahun. R tu adalah merujuk kepada apa tadi? Dia punya faedah. Okey, perhatikan bahawa 1.04 adalah sama dengan 1 tambah 0.04. So R tu kan merujuk kepada kadar faedah tadi, betul tak? So kita punya model sekarang adalah A dalam kurungan T. So T ni merujuk kepada tahun adalah sama dengan P nilai prinsipal dalam kurungan 1 tambah R. R adalah merujuk kepada kadar faedah.
Kuasa dengan apa? Kuasa dengan T. So T tu merujuk kepada tahun. Boleh? So dengan keadaan AT ialah jumlah simpanan pada tahun ke-T. Nyatakan maksud AT tu kamu nyatakan. Model matematik ini merupakan satu fungsi eksponen yang bolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaunkan setahun sekali untuk T tahun. Kita nyatakan balik. Fungsi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaunkan setahun sekali untuk T tahun. Boleh? Graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen AT sama dengan 20,000 1.04 kuasa T. Yeah. Okay. So graf ni kan tadi bila kosong, bila T kita kosong, so kita punya ni adalah bersamaan 20,000. Maksudnya starting kita. Starting simpanan pada 20,000. So bila tahun yang kedua, so bila X sama dengan 1 tadi, so nilai dia akan semakin bertambah. Kalau kita tengok kat sini, so senangnya kita ambil bila X T kita 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, baru senang nampak beza dia. Kalau kamu ambil 1, 2, 3, 4, susah nak tengok dia punya tu. So bila ambil, kalau soalan macam ni, kamu ambil nilai dia tu, bawah ni besar. Maksudnya nilai kuasa dia tu besar. Kalau kita ambil kecil nanti susah nak tengok dia punya beza. So bila kamu kira, 20,000 darab dengan 1.4 kuasa 10 contohnya. So 20,000 darab dengan 1.04 kuasa 10 contohnya. Nampak tu dapat RM29,605. Cuba bendarkan kepada nombor bulat So RM29,605. So kamu plot lah. Contoh bila ambil sama dengan 20, kuasa 20 pula. Pada tahun yang ke-20, berapa simpanan dia? So nampak dapat 43,822. Sorry. Okay, so bila tahun yang ke-30 contohnya, ni bila kamu nak lukis graf, kamu buat jadual tu. Macam jadual yang salah dua je tunjuk tadi kan, atas X, bawah Y. So bila X kosong, Y berapa? Bila X 10, Y berapa? Bila X 20, Y berapa? So sampailah 40 ni. So bila X sama dengan 40, dapat berapa? Okay, dapat 96,220. So nampak? Bila kamu dah plot 1, 2, 3, 4, kemudian sambungkan jadi graf. Graf dia mesti bentuk lengkung, tak boleh pakai pembaris. Mesti pakai pensel dan bentuk dia mesti bentuk lengkung. Graf linear sahaja yang garis lurus. Graf eksponen, graf kuadratik mesti lukis pakai pensel. Boleh? So ini graf fungsi eksponen. Boleh? Proses yang keempat boleh Proses yang keempat. Cuba proses yang kelima pula. Okey, proses yang kelima. Proses yang kelima memurnikan model matematik. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaunkan dengan lebih kerap. Kita cukup maklumat tadi sebenarnya. Kita dah cukup maklumat, maksudnya sekarang kita boleh bina macam mana model untuk yang lain. Boleh guna tak untuk yang ini? Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaun dengan lebih kerap. Maksudnya tidak hanya setahun sekali. Untuk kes Encik Gomez tadi, faedah kompaun dia setahun sekali. Tapi sebenarnya kompaun boleh buat dengan lebih kerap nanti. Sebulan sekali boleh, 5 bulan sekali boleh. Bergantung kepada bank lah. So untuk kes Encik Gomez tadi memang telah ditetapkan faedah kompaun dia cuma setahun sekali saja.
Okay, dalam situasi sebenarnya bank lain-lain dia punya faedah compound. Bergantung pada bank lah. Okay, faedah compound boleh dikompang dengan lebih kerap. Misalnya faedah compound dikompangkan sebulan sekali. Okay, kita ambil kira contoh satu kes kita ambil. Faedah dikompang sebulan sekali. Kaedah faedah R dibahagikan antara terima kasih. Sekejap. Belum. Okay, kaedah faedah R dibahagikan antara 12 bulan kerana faedah dihitung 12 kali setahun. Maksudnya kaedah faedah tu dibahagi 12 bulan lah. Sebulan sekali kan. Kaedah faedah ingat hanya untuk setahun. So R itu adalah merujuk kepada faedah tahunan. So bila kata dikompang 12 setahun sebulan sekali, so kena bahagi dengan 12 bulan lah. Kalau dikompang setiap 6 bulan sekali, so kadar faedah tu kena bahagi dengan 2 lah. Sebab 2 kali kan dalam setahun. Faham tak maksud cikgu? Sebab sekarang dia dikompang sebulan sekali, so dalam 1 tahun ada 12 bulan. So kadar faedah R tu kita kena bahagi dengan 12. Boleh? So dihitung 12 kali dalam setahun. Maka model matematik yang akan berubah, so kita tak akan guna model yang lain yang tadilah. Kita akan guna model yang lain. So apa model dia? So AT adalah sama dengan P 1 tambah R per 12. So R tu bahagi dengan 12. Okay, so R tu bahagi dengan 12. So darab kuasa dengan 12T. So N tu adalah berapa kali setahun. So kalau 2 kali setahun, so jadi 2T. Kalau tadi kita punya yang asal adalah kuasa T saja, betul tak? Sebab sekali setahun. So 1T sahaja. Tapi kalau macam ini 12 kali setahun, so jadi 12T lah. Faham tak? So tadi 1 tambah R kuasa T sahaja. Kita punya yang asal 1 tambah R kuasa T. Tapi sekarang dia compound 12 kali, so R bahagi dengan 12, kemudian kuasa dengan 12T. Boleh? Ini untuk kes kalau 12 bulan. Secara umumnya, secara umumnya jika faedah dikompang N kali setahun, so tak kisahlah berapa kali pun, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, model matematik yang akan terhasil adalah AT sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N. N ni merujuk berapa kali yang dikompang. So kalau 2 kali, R bahagi dengan 2. Kalau 12 kali, so R bahagi dengan 12. So N tu adalah pemboleh ubah kita. So tutup kurungan kuasa NT. So N darab dengan T. Okay, boleh? So yang ini kalau kita ada maklumat yang ni kita kena nyatakan. Kalau sebelum tadi kita punya maklumat terhad, betul tak? So kita tak boleh murnikan. Kalau yang ini kita boleh murnikan sebab kita ada maklumat yang cukup. Kalau bentuk soalan macam ni, kita kena nyatakan model dia apa. Boleh nampak tricky tu. Rasa boleh pindah mata tu. Ada yang dah tertidur dekat depan laptop tu. Okay, boleh? So proses yang ke-6, so melaporkan dapatan. Yang paling senang adalah proses yang ke-6 lah, nak melapor saja. So laporan dia penuh, ayat dia macam ni laporan dia penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja permodelan di atas. Itu sahaja. Okey, boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Boleh laju lah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. So kita dah habis bab yang ke-8 tajuk permodelan matematik. Okey, so setakat ni ada apa nak tanya? Kelas? Tak ada. Cikgu buka kepada soalan. Oh, laju. Cikgu buka kepada soalan kalau ada siapa nak tanya. Ada tak nak tanya apa-apa? Okey je. Alhamdulillah. So ingat ini soalan permodelan matematik. Kamu kena buat ayat. So cikgu akan rasa soalan ni akan keluar dalam bahagian C lah.
Sebab bahagian C lebih kepada soalan penyelesaian masalah. So tak apa, dalam kelas nanti cikgu akan tengok, kita akan buat sama-sama bentuk soalan yang lain. Sambil tu kita buat sama-sama. Boleh? So soalan ni memang kita kena buat banyak bentuk soalan. Baru kita boleh nampak dan kita hafal step dia. So ingat, untuk membuat permodelan matematik ada berapa proses? Ada 6 proses. So proses step by step tu kamu kena ingat satu persatu. Cara nak ingat memang kena buat latihan banyak. Setakat nak hafal macam tu je tak boleh juga kan? Okey, ada apa nak tanya? Senang tak ada? Okey, Cikgu Shalina ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Tak ada. Cikgu Hema? Cikgu Hema ada tambah apa-apa? Cikgu Hema? Tak ada. Tak ada Tapi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Kamaria dengan Cikgu Shalina. Sama-sama. Memang baguslah hari ni dapat murid-murid dapatlah perkongsian yang baik untuk bab 8. Terima kasih. Tapi dalam tu ada kehadiran kan? Kehadiran murid-murid ada. Saya ni saya bagilah untuk semua orang. Okey, terima kasih Cikgu Emma. So boleh on kamera lah, kita ambil gambar sikit. Sebelum kita mengakhiri ni. Semua tahu kat kamera ni. Tahu? Semua ni tunjuk sikit muka korang. Cikgu-cikgu semua rindu nak tengok korang. Nak jumpa tak boleh. Tak jumpa bulan 10 Kamera saya rosak. Kamera rosak Brisham. Ke tak mandi lagi? Tak nak buka kamera. Tengok. Siapa tak buka kamera kan, umur pendek. Tak, serius. Saya tak tipu. Kamera saya rosak, serius. Serius. Tidur. Alam. Tidur lah. Rambut yang terabai ni tak nak. Saya tak buka. Bukanlah kejap. Rosak. Mana tahu ini kali terakhir jumpa kat dalam Google Meet ni. Memang Kan? ajar macam esok lah. Memang ajar macam esok. Oh boy. Chong dah buka dah. Yana pun dah buka. Mana lagi? Lain. Tu yang dia dah buka dah. Dah tengok janggut masing-masing, design masing-masing, rambut. Tu Rashin. Leong. Comel tempat Leong, comel je. Tahu. Oh, Dashin dah ada janggut ha. Matang dah Yang lain masing. mana? Fawaz mana Fawaz? Ya. Tengok muka sikit. Yang lain cepat. Mitra, Shirley, Justin, Sagita, Imbi dan ni dah left dah. Sang, Aisang. Tak buka. Tidur aku orang. Justin. Panjang ni rambut. Kita orang. Okey, cuba nak gambar Satu. Senyum-senyum. Shirley. Abrisham mana? Abrisham. Tak elok, kamera tak elok. Kamera saya rosak. Tolong. Kamera rosak. Baiklah, faham. Okey. Remy panjangnya rambut. Tutup mata dah. Okey, satu. Cikgu tengok gambar 1, 2, 3. Senyum. Okey. Thank you semua. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih semua atas kehadiran semua. Cikgu. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Tanya semua. Ya, sama membina. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Cikgu. Tahniah semua dapat hadir. Saya gerak dulu. Ya, baik Abrisham. Duduk di rumah. Apa-apa Roger? Petang futsal. Ya, sama juga. Ada Roslinda, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu IPM. Ya, ada Sanggita Sanggita dengan Roslinda. Kita. 5 USM macam mana? Ada juga Hakimi kan? Hakimi 5 SM kan?
Ada. Ada yang baik. Abrisham, Kimi, siapa lagi? Sampai kat ada. Aizan, boleh lah. Alhamdulillah lah. Boleh So total budak kita 80 lebih Patutnya berapa separuh lah. 100 lebih. Berapa? 100 lebih. 100? orang. Calon 100 lebih. Tahun ni kalau ramai. Tahun ni boleh ramai ya. Kehadiran Jumlah kehadiran 40 lebih tadi. 40 lebih. 40 lebih. Oh. UKM pun tak masuk tu. Ni UPM, USM UPM tapi UKM baguslah kehadiran. Tak lah, tak check total tadi. UN 2 orang tak ada. Ashwini dengan Darwin. Kashmir ni tak sihat tu. Darwin tak ada. Darwin tak ada. Okey, terima kasih Kak Shell. Terima kasih Kak Emma. Okey. Okay, Terima kasih Kama. Ya, bye-bye Dasyel. Terima kasih. Okay. Baik cikgu. Nanti Kak Emma tolong buat report Saya hantar, tolong buat report. Okay. Tadi gambar tu siapa gambar yang ambil Ada. Biasa je. Ada gambar Nanti saya send pendapat. Kak, bila dah buat report tu boleh maklum, jap, nak isi dalam SPLKPM? Siapa kena isi? LC boleh kira. Saya kot. Untuk penelitian kot. Ya. Ketua panitia. Okay, nanti. Nanti awak isi, jangan lupa. Dia dalam okay. mata kredit kan? Dia masuk dalam mata kredit kan? Boleh.